Pada perkongsian pada kali ini, kita akan tengok subtopik yang seterusnya, iaitu 3.1.2 menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran. Produk yang ingin dipasarkan ini terdiri daripada sesuatu barangan atau perkhidmatan. Dan setiap produk yang dihasilkan mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Dan ciri-ciri tersebut merujuk kepada kualiti yang ada pada produk seperti reka bentuk, warna atau saiz produk. Dan reka bentuk produk yang dipersembahkan dengan baik memainkan peranan penting dalam pemasaran bagi menarik perhatian pengguna. Okey, di sini merupakan peranan reka bentuk dalam pemasaran. Yang pertama, untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, iaitu dari segi fungsi produk, reka bentuk produk, kekuatan dan kelemahan produk, nilai produk dan juga trend semasa. Yang kedua, untuk merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Iaitu bagaimana kita untuk pengenalan, memperkenalkan produk itu. Dan yang ketiga, reka bentuk dalam pemasaran ini untuk mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk dengan cara rangkaian perkongsian teknologi dan produk dan juga rangkaian strategi perniagaan. Ciri-ciri produk. Yang pertama, dari segi fungsi. Yang kedua, reka bentuk, kekuatan dan kelemahan, nilai, trend, fungsi produk. Pengguna akan membeli dan menggunakan sesuatu produk untuk memudahkan sesuatu urusan harian mereka. Kita beli produk ini untuk memudahkan kita punya pekerjaan, kita punya urusan. Pengguna akan membuat pertimbangan sebelum membuat keputusan untuk membeli sesuatu produk berdasarkan fungsi produk tersebut. Okey, contohnya file. Produknya adalah file. Tetapi terdapat pelbagai reka bentuk file berdasarkan fungsi-fungsi yang tertentu. Contohnya untuk menyimpan helaian tugasan, biasa kita menggunakan file pocket. Untuk menyimpan helaian tugasan mengikut kategori, kita menggunakan file pengurusan contohnya. Dan untuk menyimpan sijil-sijil dan dokumen persendirian, ada file sijil. Okay? Maknanya reka bentuk file ini adalah berdasarkan kepada dia punya fungsi. Okay, seterusnya reka bentuk produk. Lazimnya reka bentuk produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna akan mudah dipasarkan. Okay. Produk yang dapat memenuhi keperluan kehendak pengguna ini biasanya lebih laku di pasaran. Namun, produk dengan reka bentuk yang mempunyai nilai tambah seperti menarik, unik dan selesa boleh mempengaruhi pasaran bagi produk tersebut. Yang pertama, kita tengok dari segi dia punya fungsi lah, dapat menyelesaikan masalah, boleh memenuhi keperluan dan kehendak. Tetapi dalam masa yang sama, pengguna akan tengok juga dari segi reka bentuk itu. Dia punya bagaimana menarik, uniknya, itu dari segi reka bentuk. Contoh di sini, reka bentuk meja makan yang ringkas. Tidak memerlukan ruang yang besar. Tapi di sini, meja makan yang kedua ni, reka bentuk meja makan yang lebih eksklusif. Yang tadi ringkas. Dia tak perlukan ruang yang besar. Tapi mungkin sesuai lah untuk pengguna yang mempunyai rumah yang sederhana, tidak luas. Berbanding dengan ini, reka bentuk meja makan yang eksklusif memerlukan ruang yang lebih besar.
Okey, yang ketiga dari segi kekuatan dan kelemahan produk. Sesuatu produk yang direka seharusnya mempunyai fungsi yang tersendiri. Contohnya, prinsip reka bentuk ialah perkara yang menjadi panduan kepada pengeluar untuk mencipta produk bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Dan pengguna harus mengetahui produk yang diperlukan sama ada yang mementingkan kekuatan reka bentuk produk berbanding fungsi ataupun mementingkan kekuatan fungsi berbanding reka bentuk produk. So sama ada dia nak tengok kekuatan reka bentuk produk ataupun dia lebih pentingkan fungsi. Okay, contoh di sini reka bentuk kipas. Ini kipas yang biasa kita tengok sama ada di sekolah ataupun di pejabat ataupun di rumah. Reka bentuk kipas ini dia punya kekuatannya fungsi kipas mempunyai kuasa putaran angin yang kuat dan laju. Okay, dari segi reka bentuk kita nampak biasa, simple. Tetapi kekuatan dia laju, putaran dia laju dan memberikan lebih angin lah. Okay. Tetapi kelemahannya reka bentuk kipas yang kurang menarik. Color sama, design dia macam tu saja. So di sini pengguna akan tengok dia nak pentingkan fungsi ataupun dia pentingkan reka bentuk. Kalau pengguna yang pentingkan reka bentuk, dia tak akan pilih kipas ini. Tapi kalau pengguna tu lebih mementingkan fungsi, dia nak angin yang kuat, dia akan pilih kipas yang macam ini. Berbanding dengan kipas yang kedua, okay, dari segi kekuatannya, reka bentuk kipas yang menarik. Dan nampak dari segi dia punya warna, ada corak di sini. Okay, kekuatannya, reka bentuknya adalah lebih menarik. Tetapi kelemahannya, kuasa putaran angin pada kipas ini lebih perlahan. Mungkin di sini sebab dia ada banyak, ada corak, ada bahagian-bahagian yang menyebabkan kipas ini tidak dapat berputar lebih laju seperti kipas yang tadi. Kipas tadi dia punya design biasa, simple. Itu menyebabkan bilah-bilah ini ataupun motor itu dapat berputar dengan lebih laju. Okey. Yang seterusnya reka bentuk contoh reka bentuk balang makanan. Bekas untuk menyimpan makanan. Okey, kalau kita tengok gambar bekas balang makanan ini, okey, kekuatan dia fungsi balang makanan yang kedap udara membolehkan makanan yang disimpan tahan lebih lama. Dia memang kedap udara. Okay, ada penutup lepas tu disil lagi. Tetapi dia punya kelemahan reka bentuk balang makanan yang kurang menarik. Simple saja, dia punya badan dia pun diperbuat daripada plastik. Penutup pun diperbuat daripada plastik. So simple, tak menarik. Tetapi kekuatannya dia lebih kedap udara. Makanan akan boleh tahan disimpan dengan lebih lama. Berbanding dengan reka bentuk balang makanan yang kedua ini, kekuatannya reka bentuk balang makanan yang menarik. Badannya diperbuat daripada kaca, ada corak, warna yang menarik. Itu kekuatan. Tetapi kelemahannya fungsi balang makanan yang tidak kedap udara menyebabkan makanan yang disimpan mudah rosak. Sama macam kipas tadi. Kalau pengguna itu lebih pentingkan fungsi untuk menyimpan makanan dengan lebih lama, pengguna akan pilih produk yang ini. Tapi kalau pengguna itu lebih mementingkan dari segi reka bentuk, ada corak, warna lebih menarik, mereka akan pilih yang ini. Seterusnya kita tengok dari segi nilai produk. Nilai produk bagi pengguna lazimnya wujud berdasarkan keperluan dan kehendak pengguna. Dan nilai terhadap sesuatu produk dan perkhidmatan akan diperoleh apabila pengguna mendapat
faedah daripada penggunaannya. Contoh, radio. Reka bentuk radio yang boleh menyokong aplikasi internet. Kalau kita tengok radio ini ada Bluetooth, ada Wi-Fi, dia boleh connect dengan internet. Reka bentuk radio yang tidak boleh menyokong aplikasi internet. Ini yang kedua. Okay. Okay, seterusnya kita tengok berkenaan dengan kerusi. Sama juga nilai perkhidmatan, reka bentuk kerusi pada perkhidmatan penerbangan yang ditawarkan kepada pengguna yang memilih kelas perniagaan. Berbanding dengan reka bentuk kerusi pada perkhidmatan penerbangan yang ditawarkan kepada pengguna yang memilih kelas ekonomi. Kelas perniagaan ini dia punya reka bentuk kerusi yang membolehkan pengguna lebih selesa. Ada meja, boleh dilaraskan. Berbanding dengan kelas yang lebih murah, kelas ekonomi, dia simple. Dia perlu berkongsi dengan ruang yang sempit, perlu berkongsi dengan pengguna-pengguna yang lain. Berbanding dengan yang perniagaan ini lebih privacy. Dan yang seterusnya dari segi trend ataupun perkembangan semasa. Ditentukan oleh permintaan dan penawaran ke atas sesuatu produk, perkhidmatan, gaya hidup, teknologi dan juga sebagainya. Berlaku dalam tempoh tertentu dan berakhir apabila berlakunya perubahan trend yang lain. Trend ini biasanya dia ada tempoh masa. Contohnya bila zaman itu viral berkenaan dengan corak yang macam ni, maka ramai orang berebut-rebut untuk mendapatkannya. Bila dah habis dia punya tempoh masa, orang dah tak akan berminat dengan corak yang macam itu. Contohnya telefon bimbit lah. Ini yang awal-awal. Telefon bimbit yang awal-awal yang besar. Berfungsi untuk menerima panggilan masuk dan keluar saja. Awal-awal penggunaan telefon bimbit ini hanya boleh call, boleh telefon. Okay. Yang kedua, ada perubahan teknologi selain daripada boleh call, boleh SMS. Okay. Pesanan apa ni? Khidmat pesanan ringkas, SMS. Tak boleh sambung dengan internet lagi. Tak ada Wi-Fi lagi. Kemudian teknologi yang seterusnya, telefon pintar. Telefon pintar boleh ada kemudahan internet, ada pelbagai aplikasi, boleh download, boleh install pelbagai aplikasi mengikut trend semasa. Contoh dari segi fashion, sama juga. Okay. Kalau zaman dahulu, pakaian wanita yang digunakan pada tahun 1950 ini, contohnya di Asia Tenggara. Kemudian berubah. Diubah sesuai mengikut perkembangan semasa. Dan yang sekarang inilah pakaian wanita moden yang menjadi trend tetapi masih mencirikan budaya Asia Tenggara. Itu maknanya trend. Seterusnya dari segi saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Komunikasi ialah proses untuk menyampaikan maklumat dan perihal mengenai produk dan perkhidmatan. Komunikasi berlaku antara dua pihak, iaitu pengeluar dan juga pengguna. Dan reka bentuk sesuatu produk memainkan peranan yang penting sebagai saluran komunikasi kepada pengguna untuk membeli sesuatu produk. Setiap produk mempunyai pengenalan diri sebagai identiti. Pengenalan diri ini bermaksud pengenalan diri ini penting untuk menarik minat pengguna baharu dan mengekalkan pelanggan yang sedia ada. Contoh pengenalan diri yang dikenali sebagai platform DNA boleh ditunjukkan pada reka bentuk produk melalui penjenamaan, dia punya brand, kesetiaan, boleh diingat, dikenali dan kebolehpercayaan kepada jenama. Contoh pengenalan diri produk, penjenamaan, kesetiaan, boleh diingat, dikenali, kebolehpercayaan kepada jenama.
Contohnya penjenamaan Apple. Bila orang tengok gambar ini, orang tahu ini adalah jenama Apple. Dan jenama Apple ini ada pelbagai produk. Komputer, telefon pintar, penjenamaan. Penjenamaan ataupun branding ini menurut Kamus Dewan edisi keempat bermaksud pemberian jenama kepada sesuatu barang yang dihasilkan. Menyampaikan maklumat berkenaan kualiti keluaran dengan menggunakan simbol yang tertentu, terdiri daripada nama, lambang, reka bentuk atau kombinasi kesemuanya, bagi menjadikan simbol tersebut berbeza daripada yang lain. Contoh-contohnya brand name ataupun bentuk nama, bentuk cap ataupun brand mark, cap dagangan, trademark ataupun bentuk persendirian, trade character. Itu dari segi penjenamaan. Contoh beras, ada macam-macam jenama. Taj Mahal, cap rambutan, Jasmine. Ini adalah contoh penjenamaan. Contoh penjenamaan produk juga, contohnya minuman. Kita ada Coca-Cola, Pepsi, macam-macam. Bentuk nama, bentuk cap dagangan, bentuk cap, bentuk persendirian dari segi penjenamaan. Contoh bentuk nama, KTM, dia punya logo, Bose, mengandungi nombor perkataan yang perkataan ataupun huruf yang boleh disebut. Contoh bentuk cap dagangan ataupun trademark. Cap dagangan dalam bentuk perkataan, logo, gambar, nama, huruf, nombor ataupun kombinasi kesemuanya yang mempunyai simbol TM. Trademark ataupun R lah. Ataupun C dalam bulatan. Ini contoh-contoh trademark. Maknanya bila ada ni, orang tak boleh nak suka-suka hati tiru. Sebab dia dah ada dia punya trademark dia. Contoh bentuk cap ataupun brand mark. Tabung haji, Proton, menggunakan bentuk simbol, reka bentuk warna ataupun huruf yang unik. Bentuk persendirian ataupun trade character. Logo untuk KFC. Orang lain tak boleh tiru dia punya. Contoh rempah ratuh Mak Siti. Bentuk makanan lah biasanya. Orang yang memperkenalkan produk itu, dia ada logo dia. Maknanya bila orang tengok, itu dia punya hak. Menunjukkan individu yang merupakan pelopor bagi sesuatu produk tertentu. Kesetiaan. Kesetiaan pengguna ialah pilihan pengguna untuk terus kekal dengan produk dan jenama tertentu. Untuk terus kekal terhadap sesuatu jenama, pengguna akan memilih kredibiliti, kualiti, reka bentuk terkini, selamat dan harga yang kompetitif. Seterusnya boleh diingat. Reka bentuk dapat menguasai pasaran kerana produk yang mempunyai identiti boleh diingat oleh pengguna. Contohnya, ubat gigi ni. Biasa kita sebut ubat gigi, Colgate. Kita tak sebut ubat gigi, tapi kita terus akan sebut Colgate. Itu dia punya specialnya jenama tu. Sedangkan ubat gigi ni ada pelbagai jenama lagi. Ada Safi, ada Dali. Tapi kita akan biasa kita akan mudah untuk ingat sesuatu brand yang kita selalu guna tu. Itu istimewanya sesuatu brand yang boleh diingat. Identiti tersebut merangkumi fungsi, warna ataupun bentuk fizikal. Colgate ni kita tahu dah. Warna yang biasa dia merah, putih. Itu Colgate. Dikenali. Reka bentuk produk dapat menguasai pasaran kerana telah dikenali oleh pengguna. Contoh, roti Gardenia. Tengok macam ni, itu roti Gardenia. Tengok roti yang ni, itu roti yang lain.
pengguna mudah kenal dia. Lazimnya produk telah lama berada di pasaran dan boleh dikenali walaupun hanya melalui bentuk fizikalnya sahaja. Kebolehpercayaan kepada jenama. Pengguna akan memilih produk yang mempunyai jenama yang boleh dipercayai dan mempunyai ciri-ciri yang terbaik dari segi kualiti, fungsi, jaminan keselamatan dan mereka bentuk. Ciri-ciri tersebut yang ada pada sesuatu produk menyebabkan pengguna mempercayai dan seterusnya memilih produk tersebut bagi memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Contoh brand di sini, Tupperware lah. Tupperware itu sebenarnya suatu jenama. Tapi biasa orang sebut Tupperware ni, orang akan tahu Tupperware. Satu bekas untuk menyimpan barangnya. Pengukuhan jenama sesuatu produk. Salah satu cara untuk meningkatkan kualiti produk, perkhidmatan dan keuntungan adalah dengan melibatkan kegiatan rakan strategik. Gabungan daripada pengeluar produk dan perkhidmatan yang berbeza memberikan kesan kepada pengukuhan jenama dan pengurangan kos. Selain itu, reka bentuk dari segi jenama, pemasaran, sumber luar, perlesenan dan ajian daripada rakan usaha sama dapat digunakan. Rakan perkongsian teknologi dan produk. Rakan strategik perniagaan. Rakan perkongsian teknologi dan produk, iaitu merupakan rangkaian perkongsian teknologi dan produk bermaksud gabungan teknologi dan produk daripada pengeluar yang berlainan digabungkan untuk menghasilkan reka bentuk produk baharu. Gabungan ini akan memberikan keuntungan kepada kedua-dua belah pihak. Contohnya, perjanjian rakan perkongsian teknologi dan produk antara DRB Highcom Berhad. DRB Highcom oleh dan Zhejiang Geely Holding Group pada tahun 2017. Ini dia punya rakam perkongsian. DRB Highcom dengan syarikat daripada luar lah, daripada China. Rakam perkongsian teknologi dan produk. Geely ni ialah syarikat pengeluar automotif terbaik di China dan antara yang terbaik di dunia. Manakala DRB Highcom ialah syarikat Malaysia yang terlibat dalam industri pembuatan, pemasangan dan pengedaran automotif. Dan sebelum ini, Proton pernah membuat perkongsian teknologi dan produk dengan menggunakan teknologi daripada jenama Mitsubishi dan juga Honda. Perkongsian teknologi dan produk bersama Mitsubishi menghasilkan reka bentuk Proton Inspira. Kalau dengan Geely ni, F70 produk yang dah dihasilkan. Manakala bersama Honda menghasilkan reka bentuk Proton Perdana. Perkongsian teknologi jenama Mitsubishi dengan Proton Inspira ni. Rakan strategik perniagaan. Penjenamaan boleh diperkukuhkan dengan mengadakan rakan strategik perniagaan. Hal ini dapat mewujudkan kerjasama dengan rakan niaga strategik yang berdaya maju, berpengalaman dan menguntungkan kedua-dua belah pihak. Contohnya motosikal dan enjin nasional Sdn Bhd atau dikenali sebagai Modenas selaku sebuah jenama pengeluar motosikal tempatan yang menghasilkan pelbagai model motosikal. Modenas mengeluarkan 6 model terbaru iaitu skuter dan street bike hasil kerjasama dengan dua rakan strategik perniagaan, iaitu KYMCO dari Korea dan juga Bajaj Auto dari India. Maknanya bila mereka ada rakan strategik itu, dia boleh menghasilkan produk yang terbaru hasil daripada kerjasama dengan rakan strategik tersebut.
Dan modus operandi Modenas adalah dengan mengambil model yang sedia ada daripada rakan strategik perniagaan, menjenamakan semula dan memasarkan di negara ini. Contoh reka bentuk produk yang dihasilkan melalui rakan strategik perniagaan.